Okey, selamat pagi dan selamat kembali ke kelas hari ini. Okey, cikgu dah tengok. Okey, baru 8 orang respon tak Mentimeter. Okey, sekejap lagi yang tu dari soalan pertama. Okey, pertama 12 orang respon. Tapi untuk soalan kedua 8 sahaja. Okey, sementara tunggu lagi yang respon, cikgu ambil juga kehadiran. Okey, tolong respon. Okey, bagi yang hari itu last waktu sebelum cuti raya tu yang tak masuk kelas tu tak apa. Sebab ini nanti kamu tengok balik semalam cikgu dah share kan rakaman untuk kelas pada 7 Mei. Okey, so harap yang tak masuk kelas hari tu tengok balik lah. Okey, bagi yang belum masuk lagi nanti cikgu akan cek balik kehadiran ya. So hari ini kita akan pergi kepada melakar graf fungsi kuadratik. Cikgu guna balik slide yang hari tu. Okay, so macam mana kita nak mewakilkan fungsi kuadratik? Itu kita kelas lepas kita dah bincang tentang apa itu fungsi kuadratik kan? Betul tak? Siapa boleh ingat semula ataupun bagi tahu cikgu macam mana kita nak mewakilkan fungsi kuadratik? Mau respon? Type ke ruangan chat ataupun buka mic untuk jawab soalan cikgu. Hari itu cikgu dah tanya kan apa perbezaan antara persamaan kuadratik dengan fungsi kuadratik kan. So hari ini kita tak sebut persamaan dah. Kita terus kepada fungsi kuadratik. Apakah bentuk am bagi fungsi kuadratik? Ingat lagi tak? Ada Diana? Ingat? Sebut? Kuat sikit. Fungsi kuadratik, bentuk am dia macam mana? X sama dengan AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Betul. So kena ada fx ke depan kan. Fx sama dengan sama ada fx, gx ke hx ke apa-apa saja tapi fungsi. Okay. So ini adalah cara kita nak mewakilkan fungsi kuadratik. Kalau persamaan mesti sama dengan kosongan. So untuk pula kita nak ingat kembali macam mana kita nak tukarkan daripada bentuk. Ini dah kamu dah belajar kan? Betul? Ada ke cikgu skip ke apa? Ke cikgu dah skip pagi ni? Dah kan? Macam mana kita nak tukarkan daripada bentuk vertex ke bentuk general form, daripada general form ke intercept form. Sudah belajar ke belum? Mau respon? Kan cikgu dah termiss sebab cikgu mengajar 2 kelas kan. Kadang-kadang cikgu dah termiss. Sekejap tengok balik ya. Kelas kamu. Ini belum lagi kan kelas you? Sudah ke belum? Mau respon sekejap? Nanti kamu skip satu bahagian. Belum. Okey. Tak apa. Tapi nanti kita belajar ni tu nanti kita baru balik kepada yang ini. Tak ada masalah sebab kamu nak lakar graf sahaja. Tapi kamu kena tahu lah apa itu bentuk vertex, okey, atau bentuk arm. Bentuk arm tadilah seperti mana yang kamu sebut. Ini adalah bentuk arm AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Okey, nanti kelas yang seterusnya baru cikgu terbalik lah. Okey, nanti kita tengoklah daripada bentuk vertex, kita tukar kepada bentuk general, kita kena kembangan. Okey, kalau kita nak buat daripada general, kita kepada bentuk intercept, kita ataupun bentuk lintasan, kita kena buat pemfaktoran. Okey, daripada ini balik kepada ini kita buat kembangan juga. Daripada bentuk arm kepada vertex kita buat computing the square. Sebab computing the square ataupun penyempurnaan kuasa 2 kamu dah belajar kan. So kita hari ni kita pergi lakar graf dulu. Tak ada masalah walaupun ni tak belajar. Okey. So apa yang akan berlaku kepada bentuk graf, okey, jika kamu punya pertukaran nilai A, nilai H dan nilai K itu berubah. Ini rujuk kepada bentuk vertex. Okey, sepintar lalu. Okey, tengok ni. Kalau bentuk A, ini adalah dia punya bentuk arm. Untuk bentuk vertex ini, bentuk arm dia. A adalah nilai depan tu kan A. Okey, lepas tu nilai H dengan nilai K tu. Okey, kita tengok aplikasi GeoGebra. Okey, cikgu tarikkan tengok ni, dia punya ini nilai 2 kan. Hari tu cikgu dah tunjuk kan, betul tak? Ingat tak? Ada ke tak ada? Ada. So kalau perubahan A tu makin besar tu macam mana? Hari tu kita dah, saya tak nak slide. Kamu beritahu saya. Kalau nilai A tu makin besar dia lebar. Lebar, makin lebar ke makin kecil? Makin lebar. Betul ke? Makin lebar kecil. Makin kecil.
Tengok ni. Ni tengok, okey, makin besar makin lebar tu makin kecil ya. Tapi kalau dia daripada negatif dia terbalik lah. Tapi kalau dikurang daripada 1, kurang daripada 1 tu dia besar lah. Kalau maknanya kalau setengah ataupun 1/3, 1/4 tu dia besar. Tapi dia nilai makin besar tu dia makin kecil ya. Ini nilai A. Nilai B macam mana pula nilai B? Yang lagi tak? Kalau saya tarikkan nilai B tu. Kedudukan tu macam mana? Perubahan. Ke kiri ke kanan. Ke kiri dan ke kanan. Betul. Ni kalau semakin besar ke kanan, ni ke kiri. Okey. Kalau C pula, nilai C? Ke atas ke bawah. Ya, ke atas ke bawah. Dah ingatlah? Okey, bagus. Okey. So ini adalah imbas kembali lah. Okey, hari perubahan tu. Okey, so bagi yang lain tu kena imbas kembali. So hari ni kita terus kepada melakar graf. Melakar graf tu kita ingat ke 5 langkah ini. Okey. 5 langkah ini. Walaupun cikgu ni buat dalam BI, kamu punya buku teks ada ya. Muka surat 58 ke silap. Bukan 5, sekejap. Bukan 58. 60. Muka surat 60 dalam buku teks anda. Okey, cikgu buat ini singkatan ni supaya kamu dah hafal langkah-langkahnya. A tu mewakilkan kena pastikan dia punya nilai A. Okey, kalau nilai A adalah positif, bentuk graf macam mana? Kalau bentuk A positif macam mana dia bentuk graf dia? Positif ke kecil? Bukan. A tu nilai A tu adalah positif. Bentuk dia macam mana? U ke bentuk N? U. Yes, okay. Apa maksud cikgu adalah A tu, nilai A tu mengenal pastikan kamu punya bentuk graf. Okay, diwakilkan nilai A mewakili kamu punya bentuk graf ya. A tu determine the shape of the graph. So kamu kena tengok dia punya nilai A dulu. Kalau nilai A adalah positif, mana dia adalah bentuk U. Okay, kalau dia negatif, dia bentuk N lah. Untuk langkah yang pertama ya. Okey, langkah yang kedua, kita kena mencari nilai untuk pembeza layan. B kuasa 2 tolak 4 AC. Tujuan kita nak mencari B kuasa 2 tolak 4 AC ni adalah untuk mengetahui dia punya kedudukan graf. Positions of the graph. Kamu dah belajar jenis-jenis punca kan, betul tak? Itu dah belajar jenis-jenis punca. Kalau B kuasa 2 tolak 4 AC sama kosong, lagi? Ada 2 jenis lagi. Apa tu? B kuasa 2 tolak 4 AC kurang kosong. Okey, ada lagi kurang kosong. Lagi satu lagi? Lebih kosong. Lebih kosong. So, apakah dia punya bentuk graf kalau dia lebih besar kosong, sama kosong, ataupun lebih besar kosong? Kalau sama kosong, bentuk graf dia macam mana kedudukan dia? Yang lagi tak? Ini sini tadi langkah pertama, kamu dah kena pasti dia punya bentuk U ataupun N kan? Untuk yang ni, kalau kita B kuasa 2 tolak 4 AC sama kosong, graf dia macam mana? Ada berapa punca? Ada berapa punca? Jom balik buku teks anda. B kuasa 2 tolak 4 AC ada berapa punca? Tak ada respon tu kena panggil nama dah nanti. Ada 3. Ada 3 punca? Tak. Elisa, ada berapa punca? Kalau B kuasa 2 tolak 4 AC sama kosong. Ni yang pertama. Dia akan 3 jenis kan? Memang 3 jenis ni. 3 jenis ni. 2 punca? Untuk yang sama tu kan? Untuk sama kosong, yes. Ada 2. Ada 2. Confirm ke? Siapa boleh bantu? Salah tu. Tak apa. Mencuba tu bagus. Amar ada tak Amar? Kita ada 3 jenis. Okay, tujuan kita mencari pembeza layan sebab kita nak kenal pastikan dia punya bentuk kedudukan graf. Sama ada macam ini, ataupun macam ini. Maknanya sama ada dia ada 1 punca, 2 punca ataupun dia ada punca. Faham tak? So kalau dia sama dengan kosong, so mana satu? 1, 2, 3, mana satu? Untuk yang pertama tu, menyentuh 1 titik sahaja. Mana satu? Yang ini kan ni? Yang atas. Yang atas sekali kan, sama dengan kosong. So ingatlah yang kalau sama kosong, bentuk kedudukan graf mesti macam ini apabila kamu melakar graf tu. Dia mesti menyentuh paksi X pada 1 titik sahaja.
Okey, kalau dia kurang daripada kosong, maka dia tidak akan menyentuh pada paksi M. Bentuk graf kamu akan macam ini. Okey, itulah disebabkan kita perlu menjalankan langkah yang kedua, iaitu mencari nilai B kuasa 2 tolak 4 AC. Kalau kita dapat nilai yang kamu dapat lebih besar kosong, nanti graf kamu mesti memotong paksi X pada 2 tempat. So ini tujuan kita nak membuat langkah yang kedua. Okey. Kalau langkah yang ketiga, mengenal pasti vertex. Ingat perkataan vertex ini adalah sama ada titik maksimum ataupun titik minimum. Maknanya titik di sini. Ini kita panggil vertex. Okey, yang bucu tu. Vertex tu bucu kan? Kalau dia adalah bentuk U macam ni lah. Kalau dia bentuk M, maknanya kita kena pernah pastikan titik ini. Titik maksimum. Kalau bentuk N, ini adalah titik maksimum. Ini adalah titik minimum. Minimum maksimum boleh bezakan. Kalau nampak vertex maknanya titik maksimum, minimum. Macam mana kena pasti tu? Kamu kena buat penyempurnaan kuasa 2 lah. Dapat penyempurnaan kuasa 2 balik kepada tadi atas tu. Ini penyempurnaan kuasa 2 ini. Okey, penyempurnaan kuasa 2. Kalau nak dapatkan dia punya vertex, kita ambil nilai sini. Dengan nilai ini. Ini adalah nilai Y, ini adalah nilai X anda. Okey, macam mana dapat X? X tolak H sama kosong, X sama dengan H. Okey, nilai-nilai Y maknanya dia punya vertex adalah HK. Vertex mesti tulis dalam bentuk koordinat. So ini determine vertex lah, mesti daripada vertex form. Ini kita buat penyempurnaan kuasa 2 dah belajar ni. Okey, ini sudah belajar, jangan risau. Tapi kamu belajar masa persamaan kuadratik kan? Ni sama sahaja. So ingat ini kita nak kena pastikan dia punya vertex. Okey, ini langkah yang ketiga. Cikgu terangkan dulu, nanti kita buat sama-sama ya. So ingat ni vertex yang D adalah, yang langkah kedua D adalah pembeza layan ataupun discriminant. So langkah kedua kita ingat D. Okey, yang ketiga V, vertex. Kemudian langkah yang seterusnya iaitu mencari pintasan X dengan pintasan Y. Okey, pintasan X dengan pintasan Y. So ini kita yang seterusnya mengenal pasti pintasan X dengan pintasan Y. Untuk pintasan X dengan pintasan Y, jika kamu tengok ni tadi kan, kalau kamu dapat kena pasti B kuasa 2 tolak 4 isi sama kosong dengan lebih besar kosong, baru kamu cari pintasan X dengan pintasan Y. Pintasan X. Kalau kamu dapat di mana adalah keadaan yang kedua, iaitu B kuasa 2 tolak 4 isi kurang daripada kosong, maka graf anda tidak akan memotong pada paksi X. Maka kamu boleh abaikan untuk mencari pintasan X. Sebab dia tidak akan mungkin menyentuh paksi X kan. So tak perlulah mencari pintasan X. So abaikan. So macam mana kita mencari pintasan X? Okey. So ini pada paksi X, nilai apa yang kosong di paksi X? Nilai X ke nilai Y kosong di pintasan X. Contohnya kalau titik di sini, titik di sini. Apakah, kalau ini ada 3. Apakah koordinat yang cikgu pangkal yang 3 tu? Nilai apa yang kosong? Zafira ada tak Zafira? Ya. So nilai apa yang kosong pada paksi X? Nilai X ke nilai Y? Yang lain tu sama-sama tengok nilai X ke nilai Y? Nilai Y. Yes, nilai Y. Okey, pada paksi X, nilai Y yang kosong. Maka kalau untuk mencari pintasan X, kita cari Fx sama dengan kosong. Okey, maknanya nilai Y sama dengan kosong. Okey, kalau di pintasan Y, nilai apa yang kosong? Contoh yang 4. Di pintasan Y, nilai apa yang kosong? Syafriza? Pintasan Y, nilai apa yang kosong? Kalau pintasan X, pintasan Y tu, nilai apa yang kosong? Nilai X ke nilai Y kosong? Di sini, cikgu yang dah mark kat sini dah, kat sini. Kalau saya nak kamu tuliskan koordinat ni kat 4 ni, macam mana kamu tuliskan koordinat itu?
04 ke 40? 40? 04. Yes, 04. So apa yang kosong tu? Nilai X tu nilai Y yang kosong? Yes, nilai X kosong. So ingat apabila mencari pintasan X, nilai Y kosong. Ingat dia terbalik. Okay, opposite aja. Kalau nak mencari pintasan X, nilai Y kosong. Nak mencari pintasan Y, nilai X kosong. Okay, so nanti persamaan tu kamu Fx sama kosong ataupun X sama kosong untuk mencari pintasan Y dengan pintasan X. Boleh? So far dah langkah yang keempat dah. Boleh ke tak boleh? Boleh cikgu tengok respon? Boleh. Boleh ya. Yang lain tu okey ya. So langkah yang terakhir ialah untuk mencari F kosong. Ini intercept Y lah. F kosong lah. Nilai F kosong. Ini sebenarnya yang ni. Untuk langkah yang ni salah sekali. X dengan Y. F kosong tu maknanya nilai X sama dengan kosong. Okey, ini nilai Y sama dengan kosong. Angka tadi ini nilai Y sama kosong. So kita buat ni. Fx sama dengan kosong. Last tu baru sketch. Baru kamu mula lakarkan graf fungsi kuadratik. Yang penting masa kamu lakarkan, kena tuliskan pintasan X, pintasan Y dengan vertex tu semua kena ada. Masa kamu melakar graf tu. Kalau semua nilai ni ada, maka kamu punya graf tu adalah penuh lah, dapat markah penuh lah. Okay, so ini kita dah go through 5 langkah mudah. Kita terus kepada contoh macam mana kita nak melakarkan graf. Okay, so nak melakarkan graf tengok yang ni. Ini adalah fungsi yang diberikan. X kuasa 2 negatif X kuasa 2 tambah 4X tambah 12. So A tu, nilai A tu adalah negatif. So bentuk dia macam mana? Bentuk U ke bentuk N? N. Okay, bentuk N ya. Betul. Okay. So untuk L tu kita dah tahu bentuk dia mesti bentuk N. Okay. D tu diskriminant. So kita kena mencari kita punya pembeza layan. Iaitu kita kena mencari nilai B kuasa 2 tolak 4AC. Untuk kena pastikan nilai dia sama kosong, lebih besar kosong ataupun kurang daripada kosong. Okay. So nilai A tu berapa berdasarkan rumus yang diberikan? Rumus yang diberikan A adalah nilai apa? Negatif A adalah negatif 1. Okey, B? 4X. 4X ke 4 sahaja? 4. 4 sahaja kita ambil perkali sahaja, ambil nilai sahaja. Ni ya, 4 lah. Okey, C? 12. 12. So maka kita masukkan dalam kita punya pembeza layan. B kuasa 2, 4 kuasa 2 tolak 4A adalah negatif 1. C adalah 12. Tekan kalkulator anda berapa nilai ni? Semua keluarkan kalkulator, tekan sekarang. Cikgu tak nak cikgu buat sorang-sorang aja. Semua kena buat sama-sama. Okey, berapa tu? Jumlah? Positif ke negatif ke sama kosong? Adli? Tambah 4. Wait. Wait. Ada 12. Berapa? Tekan semula. Positif ke negatif tu? Positif. Positif berapa? 48. Ini 48 di sini. Belakang jumlah. Jumlah berapa? Oh, kejap. 60. 64. Yes. So nilai kamu adalah, so mana lebih besar kosong lah kan? 64 lebih besar kosong. Maka untuk di sini nanti kamu tahu kamu punya graf adalah macam ini. Bentuk mesti macam ni. N kan? Dia lebih besar kosong, dia mesti mempunyai 2 punca. Boleh? Setakat langkah kedua boleh? Boleh. So kamu tahu dah bentuk lebih kurang macam ni dah. Tapi belum lakar lagi. Kita belum mula lakar lagi. Kita hanya mencari maklumat dulu sebelum kita nak lakarkan graf. Okey, yang langkah ketiga nak cari vertex. So daripada fungsi yang diberikan di sini, kamu nampak kalau nak cari vertex, kamu kena tukar kepada bentuk vertex. Ini bentuk am kan? Betul tak? Macam mana kita nak tukar kepada bentuk vertex? Buat apa? Tadi cikgu dah sebut dah, kalau nak tukar daripada bentuk am ke bentuk vertex, walaupun cikgu dah tulis tu, kamu macam mana buat? Buat apa?
Penyempurnaan kuasa 2. Ya, penyempurnaan kuasa 2. So, semasa kita buat penyempurnaan kuasa 2, ingat A tu mesti apa? Nilai A mesti sama dengan berapa? Baru kita boleh buat penyempurnaan kuasa 2. Dah lupa dah masa belajar penyempurnaan kuasa 2. Nilai A mesti sama dengan 1 je. 1. So ini negatif lagi. So kita negatif 1 pun tak boleh. So kita kena faktorkan nilai negatif terlebih dahulu sebelum kita mula buat penyempurnaan kuasa 2. So keluarkan negatif, mana kita buat kurungan nilai X kuasa 2. Yang tambah 4X akan jadi apa? Itu tolak 4X. Okey, yang positif akan jadi negatif. Kena buat macam ni dulu. Sebab kita nak faktorkan, nak keluarkan negatif. Untuk buat penyempurnaan kuasa 2, A mesti sama dengan 1. Dah faktorkan, dah betul, maka kita boleh mula buat penyempurnaan kuasa 2. Ingat lagi tak, kita buat ini, kuasa 2 ni tulis balik. Depan yang 2 sebutan tulis balik. Kita buat tambah 1, kurungan, kuasa 2, tolak kurungan, kuasa 2. Dan belakang tu tulis balik. Dan dalam kurungan tu nak tulis apa, ingat lagi tak? Kamu belajar itu B bahagi apa? Nilai B bahagi dengan yang persamaan kuasa. Masa kamu belajar penyempurnaan kuasa 2 tu, tengok balik yang depan. Kalau dah lupa, macam mana kita nak buat penyempurnaan kuasa 2? Dengan nilai B bahagi dengan 2. Ni nilai B berapa? Negatif 4 kan? 4 bagi 2. So negatif 4 bahagi 2. Betul. So kena tulis balik lah. Negatif 4 bagi 2. So yang depan yang ketiga-tiga ini, kita kena tulis dalam penyempurnaan kuasa 2. So ini negatif tulis balik dulu. So ini yang X kuasa 2 dengan X kuasa 2 tu. Yang kuasa 2 dengan kuasa 2. Yang ni. Yang ini dengan yang ini. Negatif 4 bagi 2 tu berapa? Negatif 2 kan? So maka kita akan combinekan yang kuasa 2. X tolak 2 kuasa 2. Apabila kita kembangkan yang ini, X tolak 2 kuasa 2, kita akan dapat balik yang ketiga-tiga sebutan di depan. Maknanya kita dah tulis dalam bentuk penyempurnaan kuasa 2. Tujuan kita buat ini adalah untuk mendapatkan vertex. So ini kita dah selesai. So yang belakang yang tak selesai adalah yang negatif. Ini negatif 4 per 2, negatif 2. Negatif 2 kuasa 2 akan jadi 4. So tolak 4. Tolak lagi 12. Kita ringkaskan. So ini memang dah ada X tolak 2 kuasa 2. Ini akan jadi negatif 16. Masih dalam lagi kurungan. Belum lagi buang kurungan. Sekarang ni baru kita buang kurungan. Lepas buang kurungan, ni akan jadi negatif X tolak 2 kuasa 2 tambah dengan 16. Maka kita dah ubahkan daripada bentuk arm kepada bentuk vertex. So daripada vertex, cikgu tadi dah tunjuk macam mana nak kena pastikan dia punya vertex. Kita ambil nilai X dengan nilai belakang ni, nilai Y. So vertex dia berapa? Di sini. X tolak 2 sama 0. X sama dengan berapa? Rezai? Apakah nilai X? Nilai X adalah di sini ya. X tolak 2 sama 0. So X adalah 2. Okey, lepas tu nilai Y adalah 16. Kita ambil nilai di sini. Ini. 16 memang kalau positif lah. Kalau ini negatif, ini negatif. Nilai X kita ambil di sini. X tolak 2 sama 0. X tolak 2 sama 0. X sama dengan 2. Kalau sini adalah positif, makna nilai X dia adalah negatif. Kalau dia adalah positif, kalau sini ada positif dan negatif. Negatif, sini positif. So kita dah dapat yang vertex, seterusnya kita kena mencari intercept X dengan intercept Y. Nak cari intercept X dengan intercept Y, kita kena cari apabila X kosong dengan apabila Fx sama dengan kosong. Okay, so cikgu buat kat sini ya. Kalau X kosong di sini. Okay, kalau ini X kosong. X kosong. Kalau X kosong maknanya adalah pintasan Y ya. Kalau X kosong, Fx kamu berapa? X sama dengan 0, Fx saya akan sama dengan F kosong. Kita tuliskan F kosong lah. Ini pintasan Y ya.
akan sama dengan 12. Sebab kosong di sini, kamu nampak ni kosong tambah dengan kosong dan 4 kosong. Sini kosong tinggal apa? Tinggal 12 sahaja. So X kosong, F kosong adalah 12. Mana pintasan Y anda adalah 12. Kita nak cari pintasan X pula. Kini pintasan X ni mudah sahaja. Apa yang kamu boleh buat? Kamu guna kalkulator anda. Guna kalkulator anda cari punca. Ingat lagi tak tekan mod 2 kali tu? Ini apabila fx adalah sama dengan kosong, maknanya negatif x kuasa 2 tambah 4x tambah 12 sama dengan kosong. Kamu membuat pemfaktoran. Untuk sebab ni kita nak maklumat sahaja. So kamu boleh guna kalkulator terus. Tekan kalkulator mod 2 kali. Lepas tu kamu carikan dia punya equation 2. Berapa kan X dia? Beritahu saya cepat. Sebab cikgu punya kalkulator tertinggal kat bilik lain. Cepat beritahu saya apa kan nilai dia. Saya cuba buka saya punya kalkulator. Dalam komputer punya kalkulator. Mod 2 kali kan? 3 kali. Satu EQN. Lepas tu pergi degree 2. Nilai A kita berapa tadi? Negatif 1 kan? Okey, lepas tu B adalah 4. C adalah 12. Jom sama-sama tekan kalkulator anda. So X1 kamu berapa? Negatif 2. Yes, negatif 2. Kamu akan dapat X kamu adalah negatif 2. Satu lagi? Sama. Negatif 2. Sama juga. 6. Ada? 6. Yes, saya dah dapat 6. Maknanya kamu akan dapat sebenarnya X tambah 2. X tolak 6 di sini. So untuk yang ni sebab kamu dah ada calculator, tujuan kita nak cari intercept X dengan Y sahaja. Kamu buat macam ni memadai dah. Okey, sebab kita nak yang terpentingnya kita lakar graf. Kita nak dapatkan maklumat. So intercept X kita adalah X sama dengan negatif 2, X sama dengan 6. So intercept Y anda adalah 12. Maknanya kamu punya Y adalah 0, 12. Okey, pada paksi Y adalah 12. So semua maklumat dah ada, kamu boleh mula sketch, iaitu mula lakarkan graf anda. Okey, so kita pergi lakaran graf. Okey, tadi dah buat dah. Saya kena buat pula tadi yang seamless tu sebab saya nak tengok balik nilai di atas. Okey, ini paksi X, paksi Y ya. Ini paksi X, paksi Y anda. Okey, nampak kan? Okey, so kita tengok kita negatif 2 di sini. 1, 2. Negatif 2 di sini. Ini negatif 2. Okey, 6 kat mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 di sini. Okey, lepas tu kamu punya pintasan Y adalah 12. Saya buat 2 unit lah sebab nanti tak cukup. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Okey, untuk ini saya buat 12. Sekali lagi ya. 2, 4, 6, 8, 10, 12. So, ni kena lakar di sini. Ini adalah kamu punya pintasan Y. Di sini adalah 12. Okey, bentuk graf mesti N kan? So, satu lagi maklumat yang kita tertinggal adalah apa? Vertex. Vertex adalah sini. Vertex adalah titik dia bentuk graf kamu mesti N. Ini adalah paksi X. Ada memotong paksi Y adalah maksimum. Titik maksimum anda 2, 16. So, kita kena plot. Okey, di sini 1, 2. Ini 12 kan? 14, 16 di sini. So ini 2, kita plot di sini lah. Ini adalah 2, 16. Okey, 2 dengan 16. Okey, so ini titik maksimum 2, 16. So kita dah plot, baru kita sambungkan semua titik. So maka ini adalah graf anda. Okey, tak berapa cantik ni lakaran ni. Tapi sebab lakar sahaja, yang pentingnya kamu akan nampak dia punya bentuk. Itu betul. Lepas tu semua titik tu adalah betul. So kamu baru dapat markah penuh. Okey. So sebab cikgu guna apps tu dia nampak okey sikit lah. So bentuk macam ni. Yang pentingnya kena nampak ada yang ini pintasan Y, pintasan X dengan vertex. Ada 4 nilai ni, okey tak ada masalah. Kalau sebab cikgu guna yang paksi X, paksi Y ni dah ada nilai kan. Kalau kamu lukis dalam sendiri, kalau nak cepat sebenarnya kamu boleh buat macam ni, boleh buat sahaja lakaran untuk paksi X, paksi Y anda sendiri. Okey, apa tak lulus lah.
Ya. Okey. Lakar dulu paksi X dengan paksi Y sebab ini lakaran sahaja. So tak perlu tepat. Tapi yang penting kalau nilai negatif mesti negatif lah. Contoh kamu tahu ni negatif 2 di sini. Kamu boleh lakar bentuk dulu. Boleh lakar dulu, kamu sudah tahu macam ni bentuk dia. So boleh adjust sikit lah kan. Kamu tahu ni boleh buat. Okay, lepas buat, kamu boleh baru kamu label. Ini adalah 2/16. Di sini adalah 12. Ini negatif 2. Ini 6. Pun tak ada masalah. Okey, tak ada masalah. Kalau kamu, sebab sketching tu maknanya kamu tak perlu melukis graf di atas kertas graf. Kamu hanya buat di atas kertas biasa saja. Maknanya kalau masa exam, maknanya dia punya kertas jawapan je lah. So kamu boleh buat. Tapi yang pentingnya kena logik lah. Takkanlah nanti negatif 2 tu kat sini. Kamu buat bentuk macam ini. Salah lah. Kalau negatif dia mesti di sebelah paksi Y. Kalau dia positif mesti sebelah kanan paksi Y. Kamu kalau maknanya kamu tak berapa tepat pun tak apalah. Yang pentingnya kamu nampak bentuk shape tu dah betul, mesti dah dapat 1 markah. Kalau ada semua maklumat yang diberikan tu, semua maklumat ni ada dengan tepat, maka dapatlah markah penuh. Biasanya working di atas ni tak berapa penting, tapi untuk membantu anda lakar graf. Yang pentingnya memang graf lah. Kalau graf tu salah, pemeriksa akan rujuk balik kamu punya langkah kerja di sini lah. Supaya boleh bagi markah lah. Yang pentingnya ada kena tunjuk semua langkah ni lah. Boleh setakat ini, 5 langkah, boleh buat. Boleh cikgu dapatkan respon daripada semua. Ni dah menuju 11.51 dah. Boleh. Okey ke? Okey. Okey ya. Yang pentingnya kena menguasai macam mana kamu buat penyempurnaan kuasa 2 ni sangat penting. Sebab kenapa? Penyempurnaan kuasa ni boleh membantu anda untuk dapat ni titik vertex ni. Titik maksimum ataupun titik minimum. Kadang-kadang soalan bukan suruh sketch saja, lepas tu dia akan tanya kamu. Okey, bagikan nilai maksimum ataupun nilai minimum. Kalau soalan kata nak dapatkan nilai, sebab ini maksimum kan? Ya, kalau soalan kata nak nilai maksimum, apakah jawapan dia? Kalau nilai maksimum, ingat nilai maksimum kita ambil nilai Y. Iaitu sama dengan 16. Kalau nilai maksimum. Kalau kata nak persamaan paksi simetri. Persamaan paksi simetri. Ini soalan-soalan yang selalu tanya dalam exam. Okey. Ini maksimum kan? Kalau dia kata nak persamaan paksi simetri, ingat mesti buat X sama dengan. Nilai pasti adalah tulis X sama dengan. So apakah paksi simetri dia? Daripada graf ni. Ini adalah paksi simetri. Paksi simetri dia grafkan anda kiri kanan separuh kan? So apakah nilai paksi simetri anda? Boleh sebut? Lah, paksi simetri? Wani? Apakah paksi simetri untuk graf ini? Wani, mana Wani? Macam cikgu cakap dengan sorang-sorang aja. X sama dengan apa? Apakah paksi simetri untuk graf ini? Yang cikgu buat garisan berputus-putus warna merah tu. Siapa boleh bantu? Tak ada orang tahu. X sama dengan 4. X sama dengan 4, mana dapatnya 4? Mana dapatnya 4? Sini kan 2. Ini kan 2. X sama dengan 2. Okey, X sama dengan 2. Ini kalau persamaan paksi simetri, sebenarnya kita ambil titik maksimum punya nilai X. Tapi kamu tak boleh kata persamaan paksi simetri sama dengan 2. Kalau buat macam ni saja salah. Kamu mesti buat persamaan paksi simetri X sama dengan 2. Ini baru betul. Ini cara kamu nak menjawab. Soalan kata nyatakan persamaan paksi simetri. Jangan buat persamaan paksi simetri sama dengan 2. Mesti ada tulis X sama dengan 2. Ini cara nak memberi jawapan dengan betul. Kalau tak, kamu hilang 1 markah. Okay, satu lagi di mana kalau dia kata, nyatakan titik maksimum.
Kalau titik maksimum, tadi nilai maksimum kan? Kalau dia nak titik maksimum, maknanya titik tu mesti tulis dalam koordinat di mana 2 dengan 16. Kena tulis 2, 16. Tak boleh buat, tak buat dalam bracket. Tadi ini adalah nilai maksimum. Nilai maksimum ambil nilai Y sahaja. Titik maksimum ambil kedua-dua nilai X dengan nilai Y. Boleh? Okey ke tak? Ada tak okey ni? Boleh ke tak boleh? Boleh. Boleh. Macam susah je nak lakarkan graf dengan 5 langkah ni. Okey, so ulang semula sebab lepas ni sebab tengok masa tak sempat dah. Lepas ni kamu akan buat untuk latihan. So ingat langkah pertama A tu apa? A tu apa? Kamu kena sebut. Graf senyum ke sedih? Apa? Muka senyum ke sedih untuk kena pastikan bentuk graf. Okay, D tu apa? Beza layan. Pembeza layan. So tujuan buat pembeza layan adalah untuk apa? Untuk tahu dia lebih besar ke? Kenapa nak tahu dia lebih besar, lebih kecil ataupun sama? Kita nak tengok dia punya kedudukan graf. Sama ada memotong paksi X ataupun tidak. Kalau memotong paksi X tu 2 tempat adalah lebih besar kosong. Kalau memotong paksi X pada satu tempat, kalau dia sama kosong, maknanya dia menyentuh pada paksi X pada satu titik sajalah. Kalau dia lebih kecil kosong, maka dia tidak akan memotong pada paksi X. Makna kamu tak perlu mencari pintasan X. Ini pintasan X ni tak payah cari. Hanya pergi cari pintasan Y sahaja. Okey? Boleh skip. Vertex tu apa? Persamaan kuasa 2. Buat penyempurnaan kuasa 2. Penyempurnaan kuasa 2 untuk kena pastikan dia punya titik maksimum ataupun titik minimum. Okey, lepas tu dapatkan intercept X ataupun pintasan X dengan Y. Lepas tu baru mula lakarkan graf anda. Kadang-kadang soalan yang diberikan dia bukan dalam bentuk arm. Sebab cikgu sini ada bagi contoh soalan terus dia bagi kepada bentuk apa ni? Soalan ni terus dalam bentuk penyempurnaan kuasa 2. Kalau ada dalam bentuk ini, kamu boleh tak perlu buat penyempurnaan kuasa 2 lah. Dari sini bagi tahu saya apakah nilai XY anda. Apakah kamu punya vertex berdasarkan persamaan ini, fungsi ini. Siapa boleh bagi tahu? Ini. Apakah dia punya pintasan X dengan Y? Bukan pintasan, nilai X dengan Y. Apakah vertex dia? Nilai X ambil apa? Cikgu kata nilai X ambil di sini. X tambah 1 sama dengan kosong. X sama dengan? 1. X sama dengan? Syahira? Ini sangat penting penyempurnaan kuasa 2 untuk kena pastikan vertex. Ini selalu soalan yang bagi exam selalu tanya. Sebab ini soalan macam ilmu, pengetahuan sahaja. Once kamu nampak ni adalah bentuk vertex, kamu boleh terus kena pasti dia punya vertex. X adalah sini adalah negatif 1. Cikgu dah kata kalau ni positif, sini mesti negatif nilai dia. Kalau sini negatif, sini mesti positif. So ini akan jadi negatif 1, ambil nilai X dia negatif 1, nilai Y dia adalah negatif 8. So dari sini kamu terus boleh dapatkan dia punya vertex negatif 1, negatif 8. Supaya nanti kamu lukis graf anda dengan mudah. Tak ada maklumat ni, tak perlu buat penyempurnaan kuasa 2. Sebab fungsi diberikan sudah dalam bentuk penyempurnaan kuasa 2 iaitu bentuk vertex. So terpulang pada fungsi yang diberikan. Kamu kalau dah bagi fungsi yang biasa, bentuk arm macam ini, kamu kena buat penyempurnaan kuasa 2 untuk dapatkan vertex. So mana satu lebih mudah? Ini lebih mudah lah kan? Tapi terpulang kepada soalan lah. Bukan ini lebih mudah, ini lagi mudah, sorry. Sebab dah dapat terus tak perlu buat penyempurnaan kuasa 2. So untuk hari ini, cikgu nak kamu cuba lakar 2 graf. Okey, 1 graf. Okey, 3 lah. Ambil salin fungsi ini dalam buku teks. Salin fungsi ni. Ini. Ini soal graf yang pertama. Okey, sekarang salin fungsi ni hx sama dengan x kuasa 2 tambah 8x tambah dengan 12. 3 soalan hari ni, latihan. Lepas ni kelas, lepas waktu ni kelas apa? Tak ada. Tak ada. Okey, so agak sikit tak apa kan. So ni soalan 1, hx sama x kuasa 2 tambah 8x tambah 12. Soalan 1 So untuk yang ini,
A ada dalam A dia sudah adalah 1. A sudah 1. So tak perlu buat pemfaktoran. Masa buat penyempurnaan kuasa 2 tu. Boleh terus buat saja. Okey, soalan 2. Ni. Soalan 2. HX sama dengan 2X kuasa 2 tolak 3X tambah 1. Okey. Ini soalan kedua ya. Dah Salin? Sudah ke belum? Belum. Belum. So ini boleh tuliskan 5 ni ah. So kamu ikut step ni, kamu boleh buatlah ni singkatan ni. Hafal macam mana? Ikut suka hati. Siapa boleh fikirkan satu perkataan yang boleh joinkan 5 huruf ni. Siapa tengok siapa pandai. A tu apa? D tu apa? Okay. Lepas tu V intercept XY dengan S. Sketch. Okay, soalan 3. Ni soalan 3. Ini dalam bentuk vertex. GX sama dengan 2 dalam kurungan X tambah 1 kuasa 2 tolak 8. Cikgu dah temis satu bahagian iaitu tukar tadilah yang daripada vertex. Apa yang tu mudah aja, tak ada masalah. Tu tukar pindasan tu. So kita akan sambung tukar-tukar pindasan tu pada hari Jumaat lah. Cikgu harap semua masuk kelas dengan tepat waktu ya. Untuk yang ini melakar graf ni, cikgu sebelum ni ada share satu video ataupun rakaman untuk kelas 4 Esther punya. Nanti kamu boleh tengok balik video rakaman itu sebab masa cikgu mengajar 4 Esther sempat tunjuk semua contoh ini. Kamu cuba buat dulu, kalau tak boleh baru rujuk. Okey, baru rujuk. So 3 soalan tu. Okey, yang pentingnya kamu kena mencari maklumat terlebih dahulu, iaitu seperti mana yang cikgu tunjuk di sini. Kena tengok A, cari diskriminant, kena pasti vertex, intercept XY, baru kamu lakarkan graf. Okey, baru dapat maklumat semua, baru lakar. Ini kedua graf tu. Setakat ini boleh ikut ke tak? Semua 3 soalan tu sempat nak salin? Sempat ke tak sempat? Sempat. Kelas kamu ni memang senyap saja. Cikgu tak tahu boleh ke tak boleh. Okey. Cikgu nak kamu menilai diri anda daripada 0 sampai 5. Setakat mana kamu menguasai untuk standard kandungan untuk hari ini 0 sampai 5. Tengok kamu di mana anda berada. Dengan jujur nilai diri anda. Bolehkah kamu ikuti 5 langkah ini untuk melakarkan graf fungsi kuadratik? Type kat ruangan chat 1 sampai 5. Cikgu nak tengok. Cikgu. Ya. Indeks apa? Indeks apa? Untuk latihan tu indeks apa? Melakar graf fungsi kuadratik. Okey, indeks tu lukis melakar graf fungsi kuadratik. Okey. Okey, semua 3 ya. Semua sebab hanya cikgu tunjuk satu contoh sahaja.